Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masuk dalam bab baru, iaitu bab sifat sembahyang. Jadi kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang. Kita masuk dalam bab baru, iaitu bab sifat sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat sembahyang adalah bentuk dan rupa sembahyang. Bagaimanakah yang dikatakan sebagai sembahyang? Ini yang kita akan bincang lepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebut sebelum daripada ni bahawasanya setiap ibadat yang kita buat, kalau kita nak ibadat kita tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita kena cukup dua syarat. Mesti kena cukup dua perkara. Yang pertama adalah kita buat ibadat tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah taala tidak menerima daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan hanya ikhlas kepada Allah, semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena buat ibadat tersebut sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Bagaimana agama kita tuntut kita buat ibadat tu, lagu itulah kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah daripada kami, maka amalan itu ditolak, tidak diterima. Jadi sebab itulah di antara syarat yang penting agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita kena buat sebagaimana yang dikehendaki, yang diinginkan, yang dituntut oleh agama kita. Kita tidak tahu bagaimana cara untuk kita melakukan ibadat tersebut sesuai dengan tuntutan agama melainkan dengan kita belajar. Jadi pada malam ni kita akan bincang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sifat sembahyang. Bagaimanakah cara kita sembahyang? Jadi hadis yang katanya hadis yang ke-279 daripada kitab Bulughul Maram 279, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salati, bukan idza qumtu, kita ambil ni ditulis qumtu, bukan, silap baris idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irka' hatta taqma'inna raki'a thumma irfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta taqma'inna sajida thumma irfa' hatta taqma'inna jalisa thumma isjud hatta taqma'inna sajida thumma irfa' hatta taqma'inna jalisa thumma isjud hatta taqma'inna sajida thumma af'al dhalika fi salatika kulliha akhrajahu as-sab'ah
wal lafdhu lil Bukhari wa Ibn Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'ima. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni adalah hadis yang menjadi dalil yang ataupun hadis yang menjadi asas kepada ibadat sembahyang. Ini di antara hadis yang menjadi asas kepada ibadat sembahyang. Baik. Jadi dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim perintah melakukan sembahyang datang secara umum. Dalam Al-Quranul Karim tidak disebut secara terperinci cara pelaksanaan sembahyang. Maka dalam kita melaksanakan sembahyang, kita kena tengok lagu mana cara hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Ini di antara cara hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita sembahyang. Hadis ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dikenali sebagai hadis al-musi'a salatah. Kalau sebut hadis al-musi' salatah ataupun al-musi' fi salati, hadis ni maksud dia hadis seorang lelaki yang mana dia semayang tak betul. Itu maksudnya hadis yang menceritakan tentang seorang lelaki yang semayang tak betul. Sebab itulah hadis ni dinamakan hadis al-musi' salatah. Kalau kita buka dalam kitab fiqh ke, dalam kitab syarah-syarah ulama hadis ke, dia sebut dalil kepada masalah ni adalah hadis al-musi' salatah. Hadis al-musi' salatah maksudnya adalah hadis ni. Ini dinamakan hadis al-musi' salatah, hadis seorang lelaki yang dia semayang tak betul. Maksudnya dia semayang tak betul. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cuma Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dipotong habis hadis ni, dia ambil hak dia nak je. Cuma kalau kita ambil permulaan hadis panjanglah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, yang mana Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Satu ketika Rasul masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajul. Lepas daripada Rasul masuk dalam masjid, maka ada seorang lelaki masuk dalam masjid. Fa salla. Orang lelaki itu pun sembahyang. Lepas daripada dia selesai sembahyang, fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bagi salam kepada Rasulullah. Lepas daripada sembahyang, dia pergi jumpa Rasul, dia bagi salam. Rasul faradda. Rasul jawab salam. Wa alaikassalam. Lepas daripada Rasul jawab salam, Rasul kata lagu mana? Waqal irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali semula, mu sembahyang sebab mu belum lagi sembahyang. Rasul suruh dia sembahyang semula sebab dia belum lagi sembahyang. Sebab dia hak yang dia sembahyang saat ni tu tak betul. Hak yang dia sembahyang saat ni tu tak betul. Dia telah memburukkan sembahyang dia. Dia buat sembahyang tak betul. Maka dia pun sembahyang. Dia sembahyang, lepas daripada sembahyang, selesai sembahyang, dia pergi jumpa dengan Rasul. Dia bagi salam pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada bagi salam, Rasul jawab salam. Wa alaikassalam. Lepas tu Rasul kata irji fasalli fa innaka lam tusalli. Munggi semula, mu sembahyang sebab mu tak sembahyang lagi. Sampai 3 kali. Cukup kali ketiga Rasul kata gitu juga. Allah. Dia kata lagu mana cukup kali ketiga, dia kata wallazi ba'atsaka bil haqq. Demi Tuhan yang telah membangkitkan engkau, mengutuskan engkau dengan perkara yang benar, ma uhsinu ghairahu. Aku tidak mampu untuk melaksanakan selain daripada yang aku buat tadi. Tak mampu dah. Fa'allimni, maka cuba ajar gak kepada aku. Dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia. Maka Rasul ajar dia ni. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar cara dia mengerjakan sembahyang. Baik. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasul khabar kepada orang lelaki itu Rasul kata kan, apabila kamu bangun hendak mengerjakan solat, sempurnakanlah wudukmu. Yang pertama, kena sempurnakan wuduk. Kena sempurnakan wuduk. Baik. Lepas tu lalu menghadapkan ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi dalam hadis ni dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allimni shalah. Cuba ajar kepada saya sembahyang. Rasul kata, yang pertama sekali kalau mu nak sembahyang, mu kena sempurnakan wuduk. Tengok ni kita nak ambil satu benda yang penting juga ni. Mu nak sembahyang, mu sempurnakan wuduk. Lepas daripada mu sempurnakan wuduk, mu hadap kepada kiblat. Lepas tu bertakbir. Kalau kita tengok sempurnakan wuduk dengan hadap kepada kiblat, dia tidak termasuk dalam rukun sembahyang. Dia tidak termasuk dalam rukun sembahyang. Dia rukun sembahyang bermula dengan takbiratul ihram. Dia syarat dia lain daripada hakikat sembahyang. Dia hakikat sembahyang dia merujuk kepada rukun. Itu hakikat sembahyang.
Jadi ketika dia minta Rasul hajar sembahyang, Rasul bukan setakat kabur sembahyang, benda hak yang di luar sembahyang pun Rasul kabur. Maka ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya ketika mana orang tanya kita sesuatu soalan, maka alangkah moleknya kita jawab soalan hak yang ditanya dan kita tambah lagi apa hak yang dia tanya mengikut kesesuaian hak yang perlu dia tahu. Jadi kadang-kadang orang tu tanya satu benda, bukan setakat kita jawab benda hak yang ditanya, bahkan kita jawab juga benda hak yang tidak ditanya oleh dia, tapi benda tu penting untuk dia. Okey. Jadi dalam hadis ni dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia tentang sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya setakat menceritakan hakikat sembahyang kepada dia, bukan perkara hak yang berkait dengan sembahyang, hak yang tidak termasuk dalam hakikat sembahyang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia. Maka ulama ambil daripada hadis ni bagi orang hak yang apabila orang tanyalah berkenaan dengan hukum hakam hak yang kita tahu, jadi dia tanya suatu hukum, kita kabarlah hukum tu, dan kita tengok ada lagi benda hak yang perlu kita kena kabar walaupun dia tidak tanya, maka comel kita kabar sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, apabila kamu hendak mengerjakan solat, sempurnakanlah wudukmu. Maksud ada sempurnakan wuduk, jadi kita kena ambil wuduk sebagaimana yang dituntut oleh agama. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila mu nak sembahyang, maka mu basuh mukamu, basuh tanganmu, sapu sebahagian daripada kepalamu dan basuh kakimu. Okey, itu maksudnya ambil wuduk dengan sempurna. Lepas daripada tu, maka hendaklah menghadap ke arah kiblat. Hadap ke arah kiblat dulu. Arah kiblat ni maksudnya arah Kaabah lah. Dan bertakbirlah. Maksud benda bertakbir, cakap kita angkat takbiratul ihram. Maka kata ulama berpandukan kepada hadis ini, di antara perkara hak yang diwajibkan bagi orang hak yang sembahyang adalah bertakbiratul ihram. Sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, di antara rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Apa makna takbir? Takbir ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan Allahu Akbar. Tu takbir. Kan biasa kalau orang ceramah kan, takbir. Apa makna takbir? Ucap Allahu Akbar, tu makna takbir. Apa makna ihram? Ihram ni mengharamkan. Ucapan Allahu Akbar dia mengharamkan. Mengharamkan dia, mengharamkan sebahagian daripada perkara yang diharuskan sebelum daripada kita ucap takbir. Maksudnya, sebelum daripada kita kata Allahu Akbar, boleh tak kita nak cakap dengan kawan kita? Boleh. Boleh tak kita nak makan? Boleh. Boleh tak kita nak gerak banyak? Boleh. Boleh tak kita tidak menutup aurat? Pun boleh kalau depan orang lah. Jangan depan orang. Jadi apabila kita Allahu Akbar, perkara-perkara tersebut diharamkan kepada kita. Tak boleh dah. Kita nak cakap, tak boleh. Nak makan, tak boleh. Nak minum, tak boleh. Nak lari dada kita daripada kiblat, tak boleh. Tak boleh belaka dah. Sebab itulah dinamakan takbir tersebut sebagai takbiratul ihram. Jadi rukun sembahyang yang pertama adalah takbiratul ihram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, apa nak sebut? Dalam hadis ni tidak sebut bab niat. Dalam hadis ni tidak sebut pun bab niat. Apa yang disebut dalam hadis ni semuanya perkara yang diwajibkan kita lakukan dalam sembahyang. Tapi bab niat tidak disebut dalam hadis ni. Cuma kata ulama, walaupun bab niat tidak disebut dalam hadis ni, niat termasuk dalam rukun sembahyang. Dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Dan apa tidak disebut dalam hadis ni? Kata ulama bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut niat di dalam hadis ini kerana perkara tersebut telah maklum kepada orang tadi. Orang tadi maklum dah nak sembahyang mesti kena niat dah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya setiap amalan perlu kepada niat dan bagi setiap seorang apa yang dia niatkan. Jadi benda tu maklum dah, tak perlu khabar. Jadi dia dalam hadis ni semua benda yang Rasul khabar adalah benda yang diwajibkan dalam sembahyang. Cuma ada beberapa perkara yang diwajibkan dalam sembahyang Rasul ada khabar dalam hadis ini. Nanti kita akan cerita pula lepas daripada ni. Jadi oleh kerana niat adalah rukun sembahyang,
Yang pertama, lepas tu takbiratul ihram. Sebab tu kita sebut dulu. Jadi yang pertama dalam hadis ini menyebut takbiratul ihram tu rukun sembahyang. Niat tak sebut. Cuma kata ulama, niat ni telah maklum di sisi orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi Rasulullah kabur pun dia faham dah mesti dia kena niat. Dalam perbahasan niat kita telah bincang penuh sebelum daripada ni, kita bincang panjang lebar masalah niat. Di dalam perbahasan niat kita pernah bincang berkenaan dengan masa niat. Bilakah perlu kita kena niat? Permulaan sembahyang adalah takbiratul ihram. Bilakah perlu kita kena niat? Dalam masalah meletakkan masa niat, ulama berselisih pandangan. Majoriti ulama mazhab mengatakan niat tidak disyaratkan diletak dalam takbiratul ihram. Boleh kita niat sebelum daripada takbiratul ihram. Tapi sebelum saat itu jangan dalam tempoh masa yang lama. Kalau 2 jam lagi nak sembahyang, niat dah tak jadi. Kalau sebelum dalam tempoh masa yang sedikit, ada sebahagian daripada ulama, bahkan ini adalah pandangan majoriti ulama mazhab, mengatakan sah niat. Namun menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, satu pandangan dalam mazhab Maliki, dan pandangan Imam Ibnul Munzir, bahawasanya niat mesti dilakukan dalam takbiratul ihram. Tidak boleh niat sembahyang sebelum daripada takbiratul ihram. Niat sebelum daripada takbiratul ihram tidak memadai. Mesti kena niat di dalam takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram adalah permulaan ibadat, maka kita kena letak niat pada permulaan ibadat. Sebelum daripada permulaan ibadat tidak memadai. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sandaran mazhab Imam Syafi'i cukup kuat. Sandaran mazhab Imam Syafi'i dalam masalah niat pada dalam takbiratul ihram adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah diperintah akan mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah. Di antara ibadat adalah sembahyang. Hal keadaan mereka itu ketika mereka itu beribadat, mukhlishina lahuddin, ikhlas bagi Allah di dalam beragama. Ikhlas di sini maksudnya niat. Ketika mana mereka itu beribadat mesti kena niat. Okey, orang belajar tata bahasa Arab. Okey, kita biarlah sebut sikit aja. Biarlah tak faham pun. Agak-agak faham. Perkataan mukhlisin, kalau orang belajar dalam bahasa Arab, i'rab dia jadi hal. Hal bagi fa'il ya'budu, fa'il bagi ya'budu. Hal bagi fa'il ya'budu. Wa ma umiru illa liya'budullah, melainkan supaya mereka itu beribadat. Okey, mereka itu hal bagi mereka itu. Ya, dalam kaedah hal, kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, hal ni adalah wasful li sahibihi qaidul li amilih. Dia menjadi sifat bagi sahibnya dan dia menjadi ikatan bagi amalnya. Maksud dia, perkataan dan tidaklah diperintah kepada mereka itu supaya mereka itu menyembah Allah Ta'ala. Ketika mereka itu menyembah Allah Ta'ala, ketika itulah mereka itu ikhlaskan diri kepada Allah. Ketika menyembah itulah mereka itu perlu kena ikhlas. Ketika menyembah itulah mereka itu perlu kepada niat. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i dikata mesti niat pada permulaan ibadat berpandukan kepada ayat Al-Quran ini. Kerana kaedah hal adalah wasful li sahibihi qaidul li amilih, menjadi sifat bagi amal dia dan menjadi ikatan kepada, menjadi sifat kepada sahibnya dan menjadi ikatan kepada amalnya. Okey, tak perlulah kita bincang panjang lebar masalah ni kerana masalah ni berkait dengan ilmu tata bahasa Arab. Cuma kita nak ceritanya sandaran mazhab Imam Syafi'i yang meletakkan syarat niat mesti dalam takbiratul ihram adalah sandaran yang cukup kuat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram kita tahu dah ucapan Allahu Akbar. Dalam kita melakukan rukun sembahyang takbiratul ihram, ada syarat-syarat yang perlu kita kena penuhi. Panjang perbahasan ni sebenarnya, hadis ni memang cukup panjang perbahasan dia. Aku cuba ringkaskan perbahasan. Di dalam kita melaksanakan rukun sembahyang takbiratul ihram, ada syarat-syarat yang perlu kita kena penuhi. Kalau tidak cukup syarat tersebut, tidak jadi takbiratul ihram. Apabila tak jadi takbiratul ihram, maka tak jadi sembahyang, kerana takbiratul ihram adalah rukun sembahyang. Antara syarat takbiratul ihram adalah mesti dilafazkan, dituturkan ketika kita berdiri betul. Ketika kita berdiri betul pada sembahyang fardu. Kerana di antara syarat sembahyang fardu ataupun di antara rukun sembahyang fardu adalah berdiri betul. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Di antara
Rukun sembahyang fardu adalah berdiri betul. Mesti kena berdiri betul. Tak boleh belum lagi berdiri betul bahan dah. Tidak memada. Mesti kena berdiri betul. Okey, itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang keduanya mesti dengan bahasa Arab. Sama ada kita faham ataupun tidak, nombor dua. Mesti dengan bahasa Arab, mesti dengan ucapan Allahu Akbar. Kita kata dah kita tak faham mana, kita rasa jelira, rasa tak faham bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Tak boleh. Sebab kena ingat ibadat ni adalah amrun ta'abbudi. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, begitulah kita kena buat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Jadi Rasulullah dan para sahabat, begitu juga para ulama, dia mulakan sembahyang dia dengan ucapan Allahu Akbar. Maka kita kena ucap Allahu Akbar, sama ada faham ataupun tidak. Makna nombor dua, mesti dengan bahasa Arab. Yang kedua. Yang ketiga, mesti dengan lafaz Allah dan lafaz Akbar. Tak boleh tukar kepada lafaz yang lain. Kalau dalam bahasa Arab, Allahu Akbar dengan Allahu A'zam, makna dia sama. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Allahu A'zam, Allah Maha Agung juga. Tapi tidak boleh kita tukar kepada Allahu Akbar, daripada Allahu Akbar kepada Allahu A'zam. Kerana apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, dalam hadis ni Rasul suruh suruh bertakbir. Takbir adalah Allahu Akbar. Dan kita tengok kepada perbuatan Rasulullah berpandukan kepada hadis yang lain. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, tak silap ingat, yang mana sahabat menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri betul, menghadap kepada kiblat, lalu tu Rasulullah sebut Allahu Akbar. Maka mesti kita kena mulakan ataupun kita kena sebut Allahu Akbar. Tidak boleh kita ganti dengan zikir-zikir yang lain. Berapa dah ingat dah berapa syarat sana, dah apalah kita teguhkan je. Dah ingat nombor berapa dah. Di antara syarat dia lagi adalah kita kena susungkan kalimah tersebut mengikut susunan hak yang datang daripada Rasulullah. Jangan gitu kok bahang akbarullah, mesti kena Allahu Akbar. Dan di antaranya mesti kena muala. Maksudnya jangan ada perceraian yang lama di antara dua kalimah takbir. Allah berhenti sekejap, berhenti, bukan berhenti sekejap, berhenti lama, bahang baru dia teruskan akbar. Hak tu tidak dibolehkan. Antara dia lagi kena sebut betul. Sebut huruf-huruf dia betul. Jangan salah sebut. Di antara hak yang salah sebut, hak yang mengubahkan makna adalah lagi panjang lafaz bar. Dalam bahasa Arab, Allahu Akbar lain daripada makna Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar, kita pergi panjang bar, sebagaimana ramai orang kita kan nak marahkan nak bahasa bodoh ni Allahu Akbar, nya panjang huruf bar. Maka makna dia lagi, dia Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Manakala Allahu Akbar, Allah itu gendang. Dia akbar dalam bahasa Arab makna gendang. Rosak makna, maka tidak jadi takbiratul ihram dia. Sama juga tidak boleh memanjangkan lafaz ataupun huruf hamzah. Dalam bahasa Arab kalau Allahu Akbar lain daripada makna Allahu Akbar. Kalau kita panjangkan hamzah, maka ia memberi maksud adakah istifham. Adakah Allah itu Maha Besar? Lain. Allah Maha Besar lain daripada adakah Allah Maha Besar. Mesti kena Allahu Akbar. Tapi kalau hanya setakat kesalahan yang tidak mengubahkan makna, yang tidak merosakkan takbiratul ihram, itu tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada orang kita tidak sebut Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar. Kan cuba perhati, ramai orang kita tidak sebut Allah, dia sebut O. Perhati molek, Allahu Akbar. Padahal kita dah belajar, start dari kecil lagi. Alif datah A. Atau yang sebenarnya hamzah datah A, bukan hamzah datah O. Di kedai boleh ha, order TO. Bukan Allah, bukan O. Perhati molek, ada orang banyak benda Allahu Akbar. Tapi kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang merosakkan ucapan takbir. Maksudnya masih lagi sah sembahyang dia. Dia kalau kata Allahu Akbar masih lagi tidak menjadi masalah. Kerana dikirakan sebagai kesalahan yang kecil. Dia kena bukan O, A. Perhati molek cuba perhati molek kadang-kadang tak sedar salah Allahu Akbar. Tak sedar sekarang. Bukan O, A. Sama juga sallallahu, bukan sallah. Sallah warna pula, sallah. Sallallahu. Itu di antara kesilapan yang diucapkan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Baik, itu kita sebut secara ringkas syarat-syarat takbiratul ihram. Dan di antara syarat takbiratul ihram lagi adalah bagi orang yang sembahyang berjemaah, makmum mesti kena ucap takbiratul ihram setelah daripada selesai imam mengangkat takbiratul ihram.
tu imam dak sapa bar lagi bahang dah makmum, tu tidak sah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikutkan. Apabila imam mengangkat takbiratul ihram, maka diataf dengan fa. Fa idza kabbara didatangkan dengan fa, bukan dengan ataf, didatangkan dengan fa. Maksudnya lepas daripada selesai itu imam akad takbiratul ihram, barulah makmum kena akad takbiratul ihram. Jadi kalau makmum bahang dah edang tu imam nak selesai lagi takbiratul ihram, tidak sah. Sebab dia telah mengikut orang yang belum sembahyang. Tu imam tidak masuk lagi dalam sembahyang melainkan sampai kepada perkataan bar. Tiba-tiba makmumnya kata dah, dia telah mengikatkan sembahyang dia dengan seorang yang belum lagi masuk dalam sembahyang. Sebab itulah tidak memada. Hal tu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu imam waswah, lambat pula. Allah geram makmum bahang dulu ah. Contoh, ada jadi gitu. Allah Rabbi. Seterusnya kata dia lagi, dan bertakbirlah, kemudian bacalah sebahagian daripada Al-Quran yang mudah bagimu. Baca sebahagian daripada Al-Quran yang mudah bagimu. Oleh kerana dalam hadis ni Rasul suruh, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, baca apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Maka ulama berselisih pandangan dalam masalah ni. Adakah baca Fatihah menjadi rukun ataupun tidak? Majoriti ulama mengatakan baca Al-Fatihah menjadi rukun. Kerana di sana ada hadis ataupun ada riwayat yang kedua, dan riwayat ni disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata wali bin Majah bi isnadi Muslim, yang mana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad Imam Muslim. Bukan silap, bukan riwayat ni, riwayat bawah ni, riwayat lepas daripada ni, riwayat Imam Abu Dawud, thumma qra' bi ummil Quran wa bima syaa Allah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud ada menyebut membacalah dengan ummil Quran, dengan ibu Al-Quran, yakni suratul Fatihah. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Maka ulama mengatakan hadis yang Rasulullah kata bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, sebenarnya ditafsirkan oleh hadis yang lain, riwayat yang lain, yang mana mesti kena baca Fatihah. Itu secara ringkas dalam perbincangan ni. Sebab itulah majoriti ulama mengatakan mesti kena baca Fatihah. Namun dalam mazhab Hanafi ada sebahagian daripada ulama dia kata Fatihah bukan rukun sembahyang. Dalam mazhab Hanafi dikata Fatihah bukan rukun sembahyang. Fatihah adalah wajib sembahyang. Dalam mazhab Hanafi dia ada perbezaan di antara rukun dengan wajib. Dia kata wajib sembahyang. Maksudnya kalau orang tak baca Fatihah, tetap sembahyang dia sah, tapi adalah syarat-syarat dia. Tapi hak sebaik-baiknya baca Fatihah. Adalah perbincangan dia yang panjang. Baik. Jadi di antara syarat sembahyang adalah baca Al-Quran. Apa hak yang mudah bagimu? Dalam riwayat yang lain menyebut Ummul Quran ataupun Fatihatul Kitab. Sebab itulah majoriti ulama mengatakan mesti kena baca Al-Fatihah. Kena baca Al-Fatihah. Baik. Seterusnya di dalam bacaan Fatihah dia ada perbincangan yang panjang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbincangan yang panjang, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Cuma kita dalam hadis memang tidak sebut syarat secara terperinci dalam hadis ni. Namun ulama-ulama fiqh dia melihat kepada beberapa dalil yang lain, dalil yang umum, melihat pada dalil yang khusus, maka dia meletakkan syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya adalah mesti kita dalam kita baca Fatihah, kita mesti kena memperdengarkan telinga kita. Mesti kena dengar. Kerana kalau tak dengar telinga, tidak bagi baca. Disyaratkan baca, tidak dikatakan baca kalau hanya gerak mulut saja tanpa kita mengeluarkan suara. Sekurang-kurang mesti kita kena dengar, tapi jangan sampai ke kuat sangat. Kuat sangat makruh. Kuat sangat makruh kalau tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang tak jadi makruh, jadi haram pula. Kita semayang, kita makmum, lepas tu makmum hak lain ada tepi kita baca kuat. Siapa kawan ni ghairil maghdubi alaihim, lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin dah. Dia dengar kita baca ihdinas siratal mustaqim, dia bahang siratal ladzina an'amta alaihim. Adakah orang gitu kan? Terganggu bacaan dia. Dia dah ikut bacaan dia ikut bacaan orang lain. Kan terganggu, punca orang baca kuat. Allahu Rabbi. Jadi ada orang dah dia baca Quran melalui hafalan.
Dia tak boleh kalau dia baca hak yang baca mulut, kalau ada sebut benda-benda lain jadi terganggu, pergi sambung hak orang tak sekarang. Bila nak sudah tak tahu, tiba-tiba mari makmum masuk baca kuat pula bismillahirrahmanirrahim, sambung pula alhamdulillah. Kan jadi nyanyi ke dia kan. Jadi tak boleh lah lagu tu baca kuat. Itu di antara syarat dia. Syarat dia lagi kena jaga, kena ra'i, kena jaga, kena pelihara tasydid dia. Dalam Fatihah ada tasydid dia. Dalam kita kena jaga huruf-huruf dia kena sebut betul. Kita jangan tukar di antara zal dengan zai. Jangan tukar di antara ha dengan ha, di antara ra dengan ghin, di antara ba dengan dal yang tebal. Okey, itu di antara benda yang penting. Kita alhamdulillah di negeri Terengganu ni ramai guru-guru Quran. Jadi boleh kita belajar, terlalu ramai guru-guru Quran di Terengganu. Alhamdulillah. Terengganu ni di antara negeri yang kaya dengan guru-guru Quran. Boleh kita belajar, boleh kita mendalami. Jangan tidak mendalami, takut Fatihah kita tak betul, akhirnya sembahyang tidak sah, kerana Fatihah di antara rukun sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacalah sebahagian daripada Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rokoklah dan tumakninah di dalam rukukmu. Rokok, di rokok ni maksud dia rokok ni adalah kita tundukkan belakang kita. Sekurang-kurang rokok adalah kalau kita ulur tangan sampai ke lutut, tapi kira tangan hak yang dok panjang sangat, dok pendek sangat. Kalau tangan panjang, dok rokok pun sampai ke lutut dia. Tangan pendek sangat, pas bawah kepala. Jadi tangan hak yang sederhana, tangan orang hak yang kejadian dia sederhana, panjang sangat pun dok, pendek sangat pun dok. Kalau dia ulur sampai ke lutut, okey, tunduk qada tu sudah memadai. Dia letak tangan di lutut tidak disyaratkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, letak tangan di lutut tidak disyaratkan. Maksudnya kalau orang tak letak tangan di lutut, tetap ibadat dia, rokok dia sah. Cuma yang paling comel letak tangan di lutut. Ada cara letak tangan, lagu mana cara tak jari kita kena letak, kita kena unjuk ke arah kiblat, adalah cara-cara dia. Baik, nanti kita akan bincang selepas daripada ini siapa tepat dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, dalam rokok mesti kena tumakninah. Kata Rasulullah, dan lalu rokoklah dan tumakninah dalam rokokmu. Mesti kena tumakninah dalam rokok. Apa makna tumakninah? Tumakninah kata ulama, definisi tumakninah adalah sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Maksudnya sukunun, berhenti setelah daripada bergerak. Kan kita turun daripada qiyam kepada rokok, kan kita bergerak kan? Maka siapa kita berhenti dengan sekira-kira segala anggota kita berada di tempat dia dengan tempoh waktu ucapan subhanallah. Okey, tu hak yang disebut di dalam kitab fiqh. Ataupun lebih mudah lagi kita nak faham tumakninah adalah kita kena berhenti, kita kena diam supaya ada perbezaan di antara gerak kita turun dengan gerak kita naik. Okey, boleh faham kan? Kan kita berqiyam, kita turun daripada qiyam kepada rukuk, kan kita gerak, nanti kita nak naik pula. Biar ada perbezaan di antara gerak kita turun kepada rukuk dan gerak kita naik kepada i'tidal. Biar ada perbezaan. Maksudnya biar berhenti sekejap. Jangan turun tak berhenti langsung. Lepas tu tidak ada tumakninah. Dia tumakninah tak semesti lama, tumakninah tak semesti lama. Hanya sekadar tempoh ucapan subhanallah, tak sampai 2 saat. Sekejap je. Gerak berhenti, naik semula. Hak tu hak sekurang-kurang. Masalah baca ataupun tidak di dalam rokok, itu perbincangan bab lain. Dia baca subhana rabbiyal a'la ke subhana rabbiyal azim ke, dia tidak termasuk dalam rukun dan tidak termasuk dalam wajib sembahyang menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana perkara tersebut tidak disebut di dalam hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu, lalu angkatlah tubuhmu, lepas daripada rokok, lalu angkatlah tubuhmu sampai berdiri tegak. Angkat tubuh sampai berdiri tegak. Jadi angkat balik. Maksudnya cakap kita benda i'tidal. Angkat tubuhmu sampai ke berdiri tegak. Sesudah itu sujudlah. Jadi dalam i'tidal, riwayat yang pertama tidak sebut tumakninah. Dalam riwayat yang pertama tidak sebut tumakninah. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama mengatakan tumakninah dalam i'tidal tidak menjadi syarat. Kalau orang tidak ada tumakninah dalam i'tidal, tetap sah sembahyang dia. Namun ini bukan pandangan majoriti ulama dan bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, diwajibkan tumakninah dalam i'tidal. Dalam hadis ni, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tak ada sebut tumakninah. Betul, dalam hadis ni tidak sebut tumakninah.
Namun di sana ada riwayat yang kedua yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hatta taqma'inna qa'ima. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah menyebut hatta taqma'inna qa'ima, sehingga mutamakninah dalam keadaan muqiyam. Jadi mesti kena ada tamakninah juga. Sebab tu berlaku khilaf pada tamakninah dalam i'tidal. Kita wayak sekali lagi ya. Sekarang ni dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak disebut berkenaan dengan tamakninah di dalam i'tidal. Tak ada sebut tamakninah dalam i'tidal. Maka ulama berbeza pandangan, adakah disyaratkan tamakninah dalam i'tidal ataupun tidak? Ada sebahagian daripada ulama segelintir, ini bukan pandangan majoriti, mengatakan tidak disyaratkan tamakninah dalam i'tidal. Kalau sekiranya orang tu sembahyang tapi dia tidak tamakninah dalam i'tidal, tetap sah sembahyang dia. Tapi ini bukan pandangan majoriti ulama. Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Manakala pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana wajib tamakninah di dalam rakaat, wajib juga tamakninah dalam i'tidal. Mesti kita kena adakan perceraian di antara pergerakan daripada rakaat kepada i'tidal dengan pergerakan daripada i'tidal turun kepada sujud. Mesti kena ada perceraian. Mesti kena ada berhenti sekejap. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ada riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul kata kena hatta taqma'inna qa'ima, sehingga mutamakninah dalam keadaan berdiri, barulah boleh turun kepada sujud. Maka pandangan majoriti ulama, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah lebih ihtiyat, lebih cermat, lebih berhati-hati dalam melakukan ibadat, iaitu mesti kena tamakninah di dalam i'tidal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita medeh dak leh nak urang panjang-panjang, takut dan habis hadis ni malam ni yang. Kalau urang panjang-panjang dak habis hadis ni, banyak perbincangan ni. Baik, setiap satu daripada rukun sembahyang dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Apabila kita cukup syarat baru dikirakan kita buat rukun tersebut. Dah cukup syarat tidak dikirakan buat rukun itu. Cuma kita nak tahu syarat-syarat dia secara terperinci, waktu kita perlu kena buka kitab fiqh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, sesudah itu sujudlah dan tamakninah lah di dalam sujudmu. Lepas daripada i'tidal turun sujud, lepas tu tamakninah dalam sujud. Dia sujud, dia ada anggota-anggota sujud. Dalam hadis ni tidak disebutkan anggota sujud, namun di sana ada hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut anggota sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, diperintah kepadaku supaya aku sujud di atas 7 anggota, antaranya dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 jari kaki. Okey, itu dipanggil anggota sujud. Ada pula perbincangan di kalangan ulama, anggota sujud hak yang sungguh hak mana? Ada hak setengah kata dahi saja, kalau hak lain dak pun tak apa, yang penting dahi. Namun ni bukan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama mesti kena 7 anggota. Adakah disyaratkan hidung ataupun tidak? Ada sebahagian daripada ulama kata mesti kena hidung. Mazhab Imam Syafi'i kata hidung tidak disyaratkan, hidung hanyalah penyempurna kepada sujud sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikata lagu mana umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, diperintah kepadaku sujud di atas 7 anggota. Rasul kata al-jabhah fa asyara ila anfi. Rasul kata dahi tapi Rasul isyarat kepada hidung. Rasul kata ni dahi tapi Rasul isyarat kepada hidung. Punca daripada Rasul sebut dahi tapi Rasul isyarat kepada hidung, berlaku perbincangan di kalangan ulama dalam masalah hidung diwajibkan ataupun tidak. Mazhab Imam Syafi'i kata Rasulullah kabur ke dahi, maka dahi. Hidung Rasul isyarat, bermakna kalau buat hidung hak tu hak yang paling sempurna. Baik, ada perbincangan yang panjang dalam masalah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma meringkaskan perbincangannya. Baik. Jadi seterusnya kata dia lagi, sikit lagi ya. Sesudah itu sujudlah dan tamakninah di dalam sujudmu. Kemudian angkatlah tubuhmu dan tamakninah kamu di dalam keadaan duduk. Allah Rabbi, kita rasa dah panjang lagi nyala dah lapu. Tak nak pergi dah. Nanti kita akan sambung semula. Nak baca seterik gitu boleh, tapi kita nak biar kita faham apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita gurau jugalah.
InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama dapat kita mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.